Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan penjagaan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita menjadikan waktu kita itu dengan mengisi majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni sangat penting dan banyak memberi manfaat kepada kita, sama ada di dunia dan di akhirat. Mungkin ilmu yang kita belajar hari ini daripada karangan para ulama, kita tak sempat praktikkan. Contohnya dalam perkara-perkara sunat lah. Tapi kita sampaikan kepada zuriat kita, pasangan kita. Mungkin dengan asbab zuriat kita, anak-anak kita dengar apa yang telah kita sampaikan dahulu, dia lakukan, maka pahala itu dipanggil amal jariah. Jariah ni maknanya berjalan panjang. Maknanya amalan yang kita sampaikan itu dipraktikkan keturunan kita, maka dia berjalan selagi mana ia bersambung ilmu itu sampailah bila-bila. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Rasul wa Sayyidu Ahlil Jannah, yang merupakan seluruh ketua bagi seluruh para nabi, seluruh para rasul dan seluruh bagi ahli syurga. Nabi lah ketuanya, dan Rasulullah lah yang mengajar kita tentang perkara-perkara yang kita sekarang ini meniti, dari segi akidahnya, dari segi amalan ibadahnya, dari segi akhlaknya. Rasulullah lah yang ajar kepada kita. Adapun perkara-perkara yang menyeleweng daripada Al-Quran dan hadis Nabi, yang tidak selari dengan hadis Nabi dan Al-Quran, maka itu bukanlah datang daripada Nabi SAW. Jadi kita patut bersyukur juga, itu nikmat Allah berikan kepada kita. Apa dia? Allah hidupkan kita jadi umat akhir zaman yang terhindar daripada azab direct, yang berlindung di dalam doa Rasulullah. Rasulullah minta Allah tangguhkan azab bagi umat akhir zaman ni secara direct, kan.
yang mana akhir zaman hari akhirat nanti kita akan berlindung di bawah panji Rasulullah, di bawah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan AJK Surau, hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Bab tayamum kita dah habis belum? Belum kan? Belum. Okey, maknanya masuk perenggan yang ke bawah tu maka dalam keadaan ini Okey, baik. Tapi sebelum kita nak masuk kepada itu, seperti yang saya janjikan, saya cuba mencari berapakah jarak yang perlu bagi kita untuk mencari air ketika air tiada dalam bab tayamum ni. Dan kebetulan pula kami pelajar-pelajar ni, kami pun belajar saya pun belajar lagi tuan-tuan, baru habis daurah dengan guru kami hafizallahu taala dalam bab taharah dan bab solat. Bila mengaji balik baru ingat balik. Jadi dalam bab taharah tu ada disebut dalam bab tayamum, yakni dalam bab nak mencari air ni berapa kadar jauh jarak yang perlu kita cari. Baik. Yang pertama, dia ada dua benda. Yang pertama dipanggil haddul qurub. Haddul qurub dalam buku tuan-tuan tak ada. Ni sebagai tambahan sebab saya janji dengan tuan-tuan. Iaitu haddul qurub. Kalau tuan-tuan ada buku boleh catat dulu. Yang kedua dipanggil haddul ghaus. Kalau ejaan dalam tulisan Jawi, had, ha, dal, ha pedas dengan dal, al-ghaus, alif, lam, ghin, waw, sin. Ghin, waw, sin. Kalau haddul qurub, senang tulis dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Haddul qurub, iaitu had, H-A-D, had, qurub, Q-U-R-U-B, qurub. Yang lagi satu haddul ghaus, H-A-D, had, ghaus, G-H-A-U-S. Tu. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan haddul qurub, dengan haddul ghaus? Kalau haddul ghaus tadi maknanya apa? Jarak yang mana sekira-kiranya kalau dipanggil namanya ia dengar. Maknanya jarak bagi kebiasaan bagi kita, kalau kita jerit nama orang tu ataupun kawan kita panggil nama kita, memang dengar. Ikutlah. Kalau bagi contoh, kalau bagi orang yang kurang dengar tu mungkin had dia terhad lagi kan. Jadi kata ulama, haddul ghaus ni jarak dia sekiranya dipanggil namanya maka dia dengar namanya dipanggil. Lebih kurang kata ulama 300 hasta. Ni kiraan para ulama. Lebih kurang sama juga dalam cm, 48 cm. Yang saya catat 46 ataupun 48 cm. Dan ada juga disebut yang lain, jarak itu dipanggil sebagai shibir. S-Y-I-B-I-R, shibir. Shibir ni kiraan dalam bahasa orang Arab lah, zaman dahulu, Arab zaman lama dulu. Shibir ni sama dengan macam mana? 2 shibir sama dengan 1 hasta. Tu. Dan ada juga dipanggil fitir, F-I-T-I-R, fitir, yakni dalam bahasa Melayu 1 jengkal. Tu. Okey. Kalau macam ni tuan, depa Ni depa kan. Yang tadi yang dipanggil haddul ghaus 1 hasta, 300 hasta, maknanya kiralah ikut tangan orang dewasa lah. 300 hasta maknanya haddul ghaus dikatakan oleh para ulama jaraknya 300 hasta. Baik. Lagi satu haddul qurub. Haddul qurub dia ada dua tadi kan. Haddul ghaus dengan haddul qurub. Haddul qurub maknanya apa? Jarak yang jauh, lebih jauh sikitlah. Yang ini lebih kurang tuan-tuan mungkin tahu kan, lebih kurang setengah JK.
lebih kurang 3 jap. Macam mana? Okey, dalam bahasa Arab dia ada panggil farsakh. Nak menentukan qurub ni, nak menentukan haddul qurub ni, dalam ketentuan itu ada dipanggil kiraan jarak dia dipanggil farsakh. Tadi kita dah sebut fitir, shibir dengan dengan hasta tadi kan. Okey, lagi satu panggilan bagi jarak di kalangan orang Arab dipanggil farsakh. Satu farsakh, kiraan orang Arab tu satu farsakh lebih kurang dengan 3 batu. Lebih kurang sama dengan 3 batu. Wallahu alam, saya pun tak reti kira kepada km berapa. Nanti tuan-tuan boleh kira kan. Okey. Jadi bila nak menentukan dalam haddul qurub, yakni tiada air. Dalam jarak haddul qurub tiada air, maka dibolehkan dia tayamum. Maka nak dikirakan sebagai boleh tayamum apabila dia dah cari air itu dalam kawasan haddul qurub sejarak mana, sejauh mana, lebih kurang setengah farsakh. Tadi kan kita kata satu farsakh sama dengan 3 batu. Jadi untuk kita cari air hanya perlukan setengah farsakh saja. Setengah farsakh, kalau satu farsakh tadi 3 batu, jadi kalau setengah farsakh maknanya 1,5 batu. Maknanya jarak tu, tuan-tuan, bila tak ada air, kita kena cari kepada jarak yang paling jauh, itu saja. Adapun kalau luar daripada jarak itu, maka dibolehkan tayamum. Dah tak ada kita tak ada ketentuan ataupun kita tak ada had dah. Sebab apa? Dah keluar daripada had yang dah ditetapkan. Kita cari-cari dalam 1,5 batu tak jumpa air juga, maka dibolehkan tayamum. Ataupun dia keluar daripada 1,5 batu tu, memang dah cari puas, lepas tu dia keluar daripada kawasan itu, juga dibolehkan tayamum. Maknanya bukanlah untuk kita mencari air itu sampai keluar tak perlu cari jauh-jauh. Bila dah lebih daripada 1,5 batu, maka dibolehkan tayamum. Tu keadaannya. Baik, kita kembali balik kepada kepada kitab. Jadi itulah kan, kalau kita tak belajar, tak ulang kaji, saya tak ulang kaji, saya pun tak tahu. Jadi alhamdulillah dapat guru yang boleh memimpin kita kan dalam mempelajari ilmu agama. Manusia ni sentiasa lupa. Baik, qala al-muallifu rahimahullah taala, dalam kitab, kata pengarang, siapa dia pengarang? Kalau orang tanya siapakah nama Imam Ghazali, nama dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Itu saja. Kalau orang tanya siapa nama Imam Ghazali, cakap Muhammad bin Muhammad. Senang saja. Kata pengarang, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka dalam keadaan-keadaan ini, keadaan-keadaan di atas lah. Apa dia keadaan tu? Keadaan yang membolehkan kita tayamum. Adapun kalau tuan-tuan kita tengok dalam senarai 1 hingga 6 itu, dia sebenarnya ada pencerahan lagi lah. Contohnya dalam bab sebab uzur sakit nombor 2 tuan, dia ada pecahan lagi. Dia ada syarahan dia yang lebih panjang, yang kebanyakan hari ini masyarakat kalau duduk di hospital, kaki tergantung kena simin ke apa, mereka tak tahu pun benda ni. Sepatutnya dia kena belajar. Baik. Adapun maka dalam keadaan-keadaan ini yang disebut, yang telah kita sebutkan 1 hingga 6 itu, hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang. Tu. Ini maknanya termasuk dalam syarat sah tayamum. Dia ada kat sini. Sekejap, saya tengok. Dia termasuk dalam syarat tayamum. Syarat tayamum waddukhulu waqti shalah. Ni yang Imam Ghazali sebut sama dengan kitab Abi Syuja' yang saya belajar dengan guru saya ni. Jadi maknanya apa?
sekiranya berlaku 6 keadaan ini, maka engkau hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu. Tak boleh tuan-tuan buat tayamum tunggu macam tuan-tuan boleh berjalan, seperti mana tuan-tuan ambil wuduk di rumah, naik motor jalan kaki menuju ke surau. Tak boleh. Tunggu masuk waktu baru pergi buat tayamum. Itu syarat sah bagi tayamum. Dia tak boleh tuan-tuan ambil wuduk, kejap lagi sampai surau awal, lepak-lepak jumpa sahabat kita pula kan, sembang-sembang, lepas tu masuk surau, bila masuk azan solat sunat. Tak boleh. Dia kena azan dulu baru dia tayamum. Tu syarat sah. Jadi dia tak sama dengan wuduk. Kerana apa? Kejap lagi kita akan tengok. Kerana apa? Dia tidak boleh ambil sebelum masuk waktu salat. Kejap lagi kita tengok. Sebab kejap lagi kita tengok. Baik. Jelas. Okey. Kemudian carilah tanah. Ini Imam Ghazali rahimahullah taala, dia dah mula masuk kepada bagaimana nak bertayamum. Kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu. Ini juga termasuk dalam syarat sah, syarat tayamum. Baik, betul. Termasuk di dalam syarat sah tayamum. Yang kedua adalah carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Itu yang kedua. Maknanya yang pertama tadi adalah kena masuk waktu solat dahulu, setelah azan lah, maknanya setelah azan. Setelah azan. Dia tak boleh tunggu-tunggu. Dan kemudian kena cari tanah yang baik dan berdebu yang tidak bercampur dengan benda lain. Setengah ulama mengatakan bahawa kalau pasir tak boleh. Kalau pasir ada macam contoh, ada sahabat kita ataupun Korea ni ataupun negeri Perak memang dilanda kemarau sehingga tak ada air. Kebetulan surau tengah renovate, ada pasir kan, nak buat simin kan. Jadi dia pergi tekan pasir tu, dia buat tayamum. Tak boleh. Setengah ulama kata tak boleh sebab dia bukan tanah, dia bukan debu. Tapi setengah ulama kata dibolehkan. Dibolehkan. Baik. Maka dan tidaklah bercampur debu tanah tersebut dengan benda lain. Seperti kapur. Contoh kadang kapur simin kan, dia meleleh sikit atas tanah, bercampur dengan tanah, maka tidak boleh. Ataupun pasir dekat sini, romlun lam yajus. Romlun ni pasir, tidak dibenarkan. Maka kalau tanah itu bercampur apa sekali pun, bahkan kalau bercampur dengan najis, lagilah tak boleh. Maknanya dia kena suci. Dia kena semata-mata debu tanah ataupun tanah tu yang tidak bercampur dengan apa-apa. Ini dalam syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum. Baik. Okey, jelas tuan-tuan. Benda ni kita ulang kaji. Kalau kita boleh laju, kita lajukan. Dan Imam Ghazali terangkan lagi, tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan. Ni dia dah masukkan cara bagaimana nak buat tayamum. Maka engkau pukulkan kedua tapak tangan ke atas tanah tadi. Maknanya kita dah sediakan tanah. Kalau kita sekarang ni, kalau kita uzur di hospital, kita ada debu tanah tu, kita tepukkan tanah tu dengan kedua tapak tangan, dengan kedua-dua perut tapak tangan. Kalau yang dalam ni tuan-tuan dipanggil perut tapak tangan. Kalau yang di luar ni dipanggil zahir, fizikal tapak tangan. Okey, jadi tepukkan dan ke atas tanah tadi sambil meratakan jari-jarimu dan berniat olehmu. Okey, baik. Jadi bagaimana nak ambil debu tanah tu, kita tepuk dan nipiskan tanah tersebut. Nipiskan debu tanah yang melekat pada tangan tu. Tetapi jangan kita nipiskan tanah itu di atas tanah yang kita tepuk tadi. Kita kena kalih ke tepi sikit.
Buat macam tu, bagi nipis debu tanah tu. Kemudian barulah kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kemudian barulah merapatkan tu makna di sini apa dia menipiskan debu tanah tu. Kemudian berniatlah olehmu akan istibahatus solah. Di sini maknanya kata Imam Ghazali, membuat sesuatu yang membolehkan kita sembahyang fardu. Inilah sebab kenapa tayamum ini tidak dibenarkan dalam syarak untuk kita buat sebelum masuk waktu masuk waktu solat. Kerana apa? Dia hanya mengharuskan kita solat. Adapun tayamum ini dia bukan mengangkat najis. Kena ingat tu ayat tu. Okey tuan-tuan, sekali lagi saya ulang. Tayamum ini dia hanya membolehkan kita melakukan solat fardu dan bukan dia mengangkat hadas kita. Hadas kita kan ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil termasuklah air kecil dengan air besar, iaitu minta maaf sebut kencing dengan buang air besar tu kan. Dan hadas besar seperti terkeluar mani ataupun dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Maka tayamum ini bukanlah dia menghilangkan hadas, bukan, tetapi dia hanya mengharuskan seseorang itu untuk solat fardu. Sebab itu kalau tayamum, bila mana dia jumpa air, kalaulah dia jumpa air itu masih dalam waktu solat. Contoh, dia dah selesai solat maghrib, kata maghrib tadi tak ada air, memang seluruh negeri Perak tak ada air. Lepas tu bila dia bagi salam dah selesai, maka bila mana lepas tu datang sahabat dia bagi tahu, tadi aku dengar berita Perak dah masuk air. Lepas tu dia pun pergi test dekat kepala paip, ada air. Maka kalaulah air itu ada dalam waktu solat, masih dalam waktu solat, belum masuk waktu isyak, maka dia kena kerjakan semula solat dia. Itu maknanya dia kena kerjakan solat dia semula, kerana dia tayamum ini hanya mengharuskan solat, dia bukan mengangkat hadas. Sedangkan kita dalam keadaan nak berhadas, dia tidak mensucikan hadas tu. Okey, jelas kan tuan-tuan? Dia hanya membenarkan kita untuk menunaikan solat fardu. Adapun kalau di luar, maknanya dah habis waktu solat. Ni yang saya ingat, kalau ada pembetulan tuan-tuan bagi tahu kenyataan ni, dan saya akan rujuk kembali. Yang saya ingat adalah kalau waktu solat itu dah habis, waktu solat maghrib dah habis, baru jumpa air, maka dia kena qada solat itu. Kena qada solat itu, kerana tayamum, sekali lagi saya ulang, bukan dia mengangkat hadas. Sedangkan kita solat dalam keadaan tayamum, solat maghrib tadi dalam keadaan berhadas. Cuma tayamum ini membenarkan kita untuk solat saja kan. Jadi bila jumpa air, dia kena qada solat kalaulah waktu itu telah habis. Itu yang dimaksudkan. Maknanya istibahatus solah, maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan seseorang itu sembahyang fardu. Dia bukan mengangkat hadas. Sebab itu wudu, kalau tuan-tuan ambil dari rumah jalan ke surau, selagi mana tak kentut, selagi mana tak buang air kecil, selagi mana tak buang air besar, maka dia akan kekal. Bilal bin Rabah, dia boleh bertahan wuduknya daripada subuh ke subuh. Subhanallahal azim. Adapun tayamum tak boleh buat macam tu. Kerana wuduk dia mengangkat hadas, dia menghilangkan hadas. Adapun tayamum dia hanya mengharuskan, membolehkan kita untuk melakukan solat. Itu saja. Dan setiap solat dia kena buat tayamum. Bukan semua solat. Sebab apa? Tayamum tak boleh kekal lama macam wuduk. Adapun tayamum, dia kena ambil banyak kali. Kalau lima waktu solat tu tak ada air, maka tiap kali masuk waktu solat
dia kena bertayamum. Tu. Wallahu alam. Nanti kalau tuan-tuan terdengar saya ada salah dalam perbicaraan, catat dulu, dan saya pun akan rujuk juga semula nanti insya-Allah. Ni yang saya ingat. Kita ambil daripada kitab dulu, buku dulu. Nanti baru kita tambah sikit-sikit. Baik. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Ni dah dia mula cara nak melakukan tayamum. Maknanya daripada debu tanah yang kita tepuk dan kita nipiskan. Nipis tu kalau kata contoh atas kertas ni tuan-tuan letak debu, tuan-tuan tepuk, lepas tu jangan nipiskan atas kertas yang ada debu tadi. Tuan-tuan nipis pergi ke tepi sikit, okey, buat nipiskan. Kemudian sapulah muka. Sapu muka, bagaimana ruang muka kita dah belajar dah dalam bab berwuduk. Bagaimana kadar sapuan muka dalam wuduk, dia sama dengan tayamum. Daripada anak rambut di depan ni sampailah di bawah dagu sedikit, kalau dari segi tepi, daripada anak telinga ni, bukan belakang telinga ni, anak telinga sampailah ke anak telinga sebelah lagi. Itu jarak sapuan muka. Okey, sapuan muka. Maka kita kena buat macam tu. Kita kena buat macam tu. Dah nipis, sapu. Okey, sapu. Macam tu. Okey, meratakan semua. Dan kemudian ke mukamu sekali saja. Dia tak macam wuduk. 3 kali. 3 kali ni sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dalam wuduk tu. Kalau ada pun, kalau seseorang berwuduk, kita patah balik sikit. Kalau berwuduk dia ambil 4 kali, setengah ulama kata makruh. Dia saja nak ambil 4 kali. Maka setengah ulama kata makruh. Wallahu alam makruh tu sebab apa. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Kita agak-agak lah kan. Jangan kita sebelum nak bertayamum kita ukur dulu mana anak rambut aku, agak-agak. Kebiasaan, walaupun dia botak, walaupun dia memang tak ada rambut, agak-agak. Kebiasaan anak rambut lahir ataupun tumbuh di mana. Takkan di sini dah panggil bulu. Di sini, kalau kat sini dah panggil jambang. Maka kita agak-agak saja kan, agak di mana kebiasaan anak rambut tumbuh di situ. Okey, baik. Sama ada tebal ataupun nipis. Kemudian tanggalkan cincinmu jika ada. Ni nasihat Imam Ghazali rahimahullah taala kan, supaya cincin itu tidak menghalang untuk debu tanah tu kena pada anggota tayamum. Anggota tayamum tak banyak tuan-tuan. Anggota tayamum tak banyak. Apa dia anggota tayamum? Anggota tayamum ini, jap saya tengok. Ada dua, iaitu muka dan tangan. Muka dan tangan. Okey, muka dan tangan. Sekejap, saya tengah cari ni matan di sini. Nak sebagai tambahan kepada kita. Tadi jumpa dah. Okey, dia ada dua anggota saja. Dia tak perlu sampai kaki, tak perlu tuan-tuan sapu debu tanah tu dekat kepala, basuh telinga tak perlu. Dia hanya 2 sahaja. Okey. Apa dia? Dia termasuk dalam perkara yang fardu, iaitu fardu tayamum ni ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mashu wajhun, sapu pada muka. Yang ketiga mashul yadain ma'a mirfaqain, tangan sehinggalah ke siku dan tertib. Itu 4 dalam kefarduan tayamum. Apa dia rukun tayamum? Iaitu niat, sapu muka, sapu kedua tangan sehingga ke siku dan tertib. Tak boleh mula tangan dulu. Mesti mula dengan niat, kemudian sapu muka. Jadi macam itulah keadaannya kan. Jadi kalau kita nak sapu, kita tepuk pada debu tanah tu, kita tipiskan kat tepi, maka kita sapu dulu. Jangan bagi kena yang belah sini, bagi kena yang ni dulu. Okey, sapu, kemudian naik
daripada bawah, ibu jari mesti dua-dua di bawah ni kan. Naik. Sekali saja. Tak perlu ni bahagian celah hidung ni tak kena, dia ambil lagi calik macam tak perlu. Okey, sekali je. Sekali saja. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kemudian engkau pukulkan pula. Ni bahasa Imam Ghazali lah. Maknanya tepuk lah. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jarimu. Kalau sapu muka tadi tuan-tuan tengok, kata Imam Ghazali, dia kena rapat. Kena rapat jari ni. Okey. Supaya dia memang rata semua dan sapu pada muka. Tetapi kalau dalam menyapu tangan, Imam Ghazali pesan dekat kita bahawa kemudian engkau pukulkan kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jarinya. Buka jari. Buka jari macam tu. Dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai kepada kedua siku. Kedua sikumu. Sama dalam matan Abi Syuja' yang saya bacakan tadi. Jadi macam mana nak buat tuan-tuan? Okey. Debu tanah tadi, sebab apa bila kita dah tepuk, kita jangan nipiskan di atas dia, kerana kalau debu tanah yang melekat pada tangan itu jatuh di atas debu tanah yang tadi kita tepuk, maka dia dah jadi mustakmal. Jadi kita tepuk, buat kat tepi, nipiskan, sapu muka. Okey, sekarang tangan macam mana? Tepuk lagi pada tempat yang sama. Kalau nak tepuk tempat lain, kalau kawasan tu lah, tak ada masalah. Tepuk, nipiskan kat tempat lain. Bagaimana nak sapu tangan? Mula dengan, kalau kita nak, dia mula dengan tangan kanan dulu lah kan. Tangan kanan dulu, maka gunakan yang 4 jari ni dulu tuan-tuan. Gunakan 4 jari ni dulu. Gunakan 4 jari ni dulu. Buat macam ni. Sampailah ke siku. Kemudian kalih. Kalih tangan. Guna pula celah ni. Celah ni dengan sini. Tolak atas sampai ke sini. Itu cara dia. Cara dia. Yang saya pernah lihat daripada guru saya lah. Hafizullah Ta'ala. Siapa dia? Kiai Kushairi bin Shihabuddin. Dia menunjukkan cara macam tu. Maknanya kita gunakan 4 jari untuk sebelah. Yang ni jangan usik. Yang kita tepuk, bila kita tepuk, tangan kanan dia ada debu lagi. Jangan usik dalam ni. Yang kita nak usik adalah debu yang melekat pada kiri untuk sapu belah kanan. Mulakan macam ni. Okey, jangan usik yang belah dalam. Macam tu. Okey, kemudian barulah ambil debu yang pada tangan kanan ni untuk sapu belah kiri. Sebab kalau terusik, dia dah terguna lah, maknanya mustakmal lah. Tapi sebenarnya tanah ni dia ada mustakmal semua. Kita dalam bab tanah ni dia ada juga bab-bab yang macam tu kan. Jadi sama juga pergerakan dia. Okey, tolak sampai ke siku, kemudian tolak, pusing, tolak. Cukup dah sekali, tak perlu 3 kali. Kalau 3 kali jenuh. Banyak debu debu yang kita nak gunakan dalam tayamum. Jadi itu keadaan untuk kita bertayamum. Adapun tuan-tuan lihat daripada guru-guru lain yang pernah buat praktikal, itu pun boleh ikut, tak ada masalah, selagi tidak melanggar batasan dia lah, ataupun tidak menyalahi apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, jelas ya tuan-tuan? Tak jelas boleh bagi tahu, ataupun kalau saya salah boleh bagi tahu. Jangan risau. Bab agama ni, sebab tu kadang-kadang kalau orang minta saya ajar bab fiqh, saya takut, sebab kadang-kadang kita lupa. Sebab bab fiqh, bab amal ibadah tentang solat ke apa, dia banyak pandangan. Takut kejap lagi bila kita cakap tu, pandangan tu tak ada pun dalam kata-kata ulama. Jadi kita kena berhati-hati. Bukanlah maknanya bila kita ajar bab akidah tu senang, tidak. Bab akidah susah. Tetapi kita dah sedikit hadam, tak semua. Sedikit hadam dah bab-bab yang tu. Bab fiqh ni dia kena ingat terlalu banyak. Tapi tak ada masalah. Kita belajar sama-sama. Okey, kata pengarang. Okey, jelas.
Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapulah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain. Kita dah tunjuk dah praktikal tadi. Ya, dan selangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jari, macam tu. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi jelas di situ. Maka kata Imam Ghazali lagi dalam perenggan yang terakhir, dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum. Jadi tayamum tak boleh bawa untuk 2 kali solat, 3 kali solat, tak boleh. 1 solat fardu, 1 tayamum. Dengan syarat dia ambil tayamum setelah masuk waktu yang kita pelajari tadi. Adapun dalam perkara sunat, wallahu alam, nanti saya rujuk balik. Tapi yang pernah saya dengar, contoh perkara sunat, amal ibadah perkara sunat yang kita nak lakukan, contoh baca Quran, boleh banyak kali kita pegang Al-Quran. Tapi tuan-tuan jangan catat lagi, saya rujuk pada guru saya dulu, nanti takut salah. Tu yang saya takut tu. Okey, tapi untuk solat fardu, 1 solat fardu, 1 tayamum. Habis solat maghrib tadi, tuan-tuan tak boleh prepare siap dah, tak boleh. Masuk saja azan ataupun muazzin ataupun Tok Bilal azan, maka dia tahu jarak antara azan, selepas azan dengan solat sunat qabliyah tu, maka dia tahu kejap lagi imam akan bangun, maka barulah dia ambil tayamum. Dia tak boleh tunggu, dia tak boleh tunggu lepak kejap, tak boleh. Okey, itu caranya. Dengan sekali solat sembahyang yang fardu dan beberapa saja yang engkau sukai, ada sebut sini sebenarnya, yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Kalau untuk sembahyang sunat, apa saja sembahyang sunat, tuan-tuan boleh buat banyak kali. 1 tayamum boleh buat berapa kali solat sunat tuan-tuan suka, tak ada masalah. Tapi untuk solat fardu, maka untuk satu solat fardu sama kena buat tayamum 1 kali. Untuk solat sunat, 1 tayamum, berapa banyak tuan-tuan nak buat solat sunat, tak ada masalah. Dan perkara-perkara sunat lain, contoh baca Quran, boleh, tak ada masalah. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatkanlah olehmu tayamum yang baru. Contoh, katalah tak ada kuliah antara maghrib isyak, jadi tuan-tuan ambil tayamum untuk solat sunat, tergerak hati nak buat solat sunat, taubatlah semua tu. Jadi tuan-tuan buat solat sunat, bila masuk isyak, Assalamualaikum, solat sunat, Assalamualaikum, terus masuk isyak. Tok Bilal pun pergi mikrofon, maka dia azan, maka tayamum yang tuan-tuan guna untuk solat sunat tadi tak boleh guna. Dia kena pergi keluar balik, tayamum balik untuk solat fardu. Okey, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nanti minggu depan sebelum kita masuk pada tajuk baru, saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan sikit apakah syarat-syarat sah tayamum, apa dia rukun tayamum, apa dia perkara-perkara sunat dalam tayamum, dan apakah perkara yang membatalkan tayamum tersebut. Jadi insya-Allah diharapkan kita semua dapat faham apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan semoga ianya bermanfaat. Cukup sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.